Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak live ni. Apakah perkabarannya rakan-rakan semua? Jap, saya pun nak tengok live saya ni masuk ke tak, suaranya okey ke tidak, ataupun macam manakah keadaannya, okey ke tak okey ke audionya. Jangan. Ada yang nak masuk dah. Wah, ada yang masuk dah. Okey. Saya baru nak buka. Baru nak buka nak tengok audionya. Weh, kuat tiba-tiba kuat pula. Alright. Alhamdulillah. Suara dengar audionya okey tak? Dengar audionya sempurna ke tak? Dengar clear ke tak clear ke? Okey, saya dah mula rasa macam pelik ni. Rasa macam orang yang macam baru beranak ni. Sebab dia jadi macam serba tak kena. Sebab dah lama tak buat live kan. Jadi macam malam ni rasa macam pelik je rasa kan. Rasa macam tu saya tak buat sebarang announcement dekat grup ke, dekat mana ke. Saya tak buat apa-apa announcement bagi tahu pasal live malam ni sebab siapa yang masuk-masuk lah. Sebab kita takut kita tak perform. Takut kita tak buat dengan baik, takut kita menghampakan kawan-kawan kita yang lain yang pernah bersama dengan pencerita, yang dah follow pencerita daripada dulu sampai sekarang. So mungkin dia punya expectation dia tinggi. Dia mengharapkan pencerita comeback macam dulu. Tapi bak kata orang tu dah lama sangat menyepikan diri. Lama kan? Saya start tidak buat secara formal macam ni depan kamera saya sendiri ni sejak daripada saya ke Sabah kan. Sebelum ke Sabah saya dah kurang buat live macam ni. Lepas tu saya pergi Sabah 10 hari bulan 9. Sampailah saya pulang daripada Sabah pada 30 hari bulan 9, 20 hari di Sabah. 20 hari tuan-tuan. Bukan tempoh yang singkat sebenarnya. 20 hari di Sabah. Thank you. Kopi Tenom, kopi Sabah baru dapat rasa ni. 20 hari di Sabah dan pulang daripada Sabah 30 hari bulan 9. Lepas tu nampak lebih segak. Allah Akbar, komen dia pun. Zaini Razak Buzai. Okey. Kemudian saya balik daripada Sabah 30 bulan 9. Saya buat swab test dekat KLIA. 1 hari bulan saya dah kuarantin di rumah dan saya telah pun mula bergejala, mula kurang sihat dan saya alhamdulillah sihat. Dan saya disahkan positif COVID-19 pada 4 hari bulan 10. Terus dibawa ke Hospital Sungai Buloh, ke Pusat Kawalan Kusta Negara, PKKN. Keluar daripada PKKN pada 13 hari bulan, baru dalam 3-4 hari lepas. Dan sebenarnya balik daripada PKKN, balik daripada Pusat Kawalan Kusta Negara tu, saya dah mula kurang sedap badan. Simptom-simptom yang ada, yang melanda pasien COVID-19 tak hilang lagi sebenarnya. Saya masih lagi kurang selesa, masih lagi ada masalah. Sampailah saya terpaksa mengambil rawatan sendiri, ambil ubat batuk sendiri, mencuba pelbagai ubat-ubat yang kawan-kawan bagi. Ada orang bagi, saya kirimkan saya dengan ubat-ubat sapu lah, ubat makan lah, ubat mandi sebagainya. Alhamdulillah hari ini saya baru dapat. Saya kira hari ini saya baru pulih lebih kurang 98%. Ada lagi 2%. 2% tu sebab saya rasa macam masih lagi lemah. Lemau ke lemah lebih kurang lah. Okey, baik. Abah Niza, bukan setakat hilang sakit cikgu, dosa pun kurang. Sebab nampak suci je muka. Suci, muka ni bedak. Tampal bedak. Pakai bedak insyaAllah. Baik. Alhamdulillah cikgu dah semakin sembuh. Sarah Zainal, thank you bagi mereka yang follower pencerita yang tak pernah putus-putus berdoa, menyampaikan harapan untuk saya ni pulih dengan baik. Alhamdulillah, doa korang sampai. Sekurang-kurangnya saya ni tak tergolong dalam golongan mereka yang kena masuk ICU, kena bantuan pernafasan. Ramai Hari ini saya kira, hari ini juga berita yang kurang sedap lah. Ada lagi 600 lebih orang lagi kan yang positif COVID-19. Lepas tu Selangor masih lagi mencatatkan penambahan kes dalam tempoh PKPB ni. Seronok sebenarnya.
Saya anggap ni semua sebagai satu hikmah. Seronok sebenarnya. Seronok kerana diuji. Sebenarnya bukan semua orang yang diuji sehebat apa yang saya diuji. Walaupun golongan-golongan anti-vaksin, golongan-golongan mereka yang melontarkan konspirasi, mengatakan bahawa ini semuanya satu dongengan, satu dongengan ataupun satu kepura-puraan. Saya ni dikatakan seperti buat sakit lampau-lampau, seperti berlakon sangat sakitnya. Dia orang tak kena okeylah, kan. Tapi apa cerita sekalipun, saya kejap kesianlah orang dah mula komen ramai, saya tak baca ni kejap. Duk Kajang area mana tu cikgu? Saya Anik Haikal, saya tinggal di Kajang Perdana. Okey, nampak berseri cikgu. Alhamdulillah berseri sebab bedak. Bedak. Okey. Topi dah bertukar ke piah, bukan sebab tadi kebetulan Figurian Fellow. Topi masih lagi ada. Topi masih lagi pilihan pertama. Kepiah ni pakai sebab tadi lepas solat. Yang kedua, saya kebetulan office minta saya buat kerja gila. Kerja gila. Dia nak buat satu sampel promo. Sampel promo maksudnya nak bagi kepada high management untuk nak review pasal program Jom Tanya Ustaz. Jadi dia orang minta saya ni buat sampel. Berlakon sekejap jadi ustaz. Kita pun berlakon lah pakai kepiah bagai, bercakap macam ustaz bagai, sedangkan memang tak boleh pun, tak layak pun sebenarnya. Jadi itu sebabnya hari ni saya berkepiah. Tapi topi tetap pilihan yang pertama. Okey, jangan risau. Nampak kurus kekalkan. Alhamdulillah nampak kurus ya. Turun 4 kilo. Okey. Lama tak dengar cikgu gelak. Total abang Zabidi kita. Total, gelak, total. Okey, baik. Alhamdulillah masih ramai lagi yang bersama dengan Diary Wartawan pencerita ni. Alhamdulillah. Selalu cikgu dapatkan cerita dari pesakit COVID. Kali ini cikgu boleh cerita pengalaman sebagai pesakit COVID. Luqmanul Hakim. Ya. Itu tadi saya kata sebagai ada hikmah. Saya sebenarnya masa saya diserang, masa time saya ada simptom, saya balik dari Sabah 1 hari bulan, saya dah mula rasa macam batuk. Saya macam ni cerita dia. Kebetulan. Sampai rumah, saya dah memang dah asing kan. Dah asing kan. Saya balik rumah, my family, saya minta dia orang tinggal di rumah mertua saya. Di rumah mertua saya di Taman Delima Kajang. That means saya balik seorang-seorang lah. Di rumah tak ada orang. Tapi wife dah pesan dekat atas mesin air tu ada vitamin C. Jadi saya buat pada malam pertama saya sampai daripada Sabah, saya gunakan vitamin C tu, saya masukkan vitamin C dalam air masak tu, saya minum. Lepas minum tiba-tiba saya rasa macam macam tekak saya macam ada benda sangkut. Saya beranggapan kahap. Tapi selepas saya rasa macam ada something di tekak ni, benda ni mengganggu sampai ke siang. Dan saya dah mula rasa macam apa panggil? Shivering. Menggigil. Dan saya dah mula rasa macam tak berapa nak sedap. Rasa macam lain macam. Saya dah mula rasa macam saya punya batuk tak lepas. Saya punya batuk yang tak sedap. Saya nak cerita macam mana? Dia macam batuk yang tak lepas, kahak yang sangkut tak mau keluar. Saya memaksa, saya force saya punya tekak ni untuk nak keluarkan kahak tu, tak boleh keluar. Jadi bila sampai ke 11 siangnya, saya dah mula rasa macam tak sedap badan. Saya dah mula rasa menggigil, tarik selimut tak kena, tolak selimut tak kena, ambil alat ukur suhu. Okey, 36.3, 36.4, saya okey. Saya tak demam. Tapi saya rasa macam tak sedap badan. And then apa yang saya buat? Saya dah mula rasa dah. First saya punya dalam otak saya dah mula rasa macam aku ni kena COVID ni. Saya sebenarnya dari Sabah lagi saya dah mula rasa macam aku bakal kena COVID. Wallahi, ini bukan saya sengaja nak buat cerita ataupun sengaja nak jadikan bahan cerita. Saya memang sentiasa berfikir aku bakal kena COVID. Sebab ketika di Sabah saya memang melanggar banyak
SOP. Saya mengaku lillahi ta'ala saya langgar banyak SOP. Malah dalam komen-komen dalam live yang saya buat di Berita Harian, ramai yang komen, mana ni wartawan, mana SOP kau? Inilah akibat dia. Inilah dia natijahnya. Apabila kita ni degil sangat, tak mau ikut SOP dan akibatnya saya kena COVID-19. Tapi sebenarnya, saya sentiasa berfikir, apa jadi bila aku kena COVID? Bila saya sampai ke rumah, saya dijangkiti, saya datang simptom tu, saya dah mula rasa macam aku ni bakal kena COVID. Saya tak panik tau. Saya rasa macam ini something yang aku akan dapat rasa. Pengalaman aku akan dapat rasa. Saya belum kena lagi. Tapi saya dah mula rasa macam aku ni bakal kena. Dan apabila masuk ke 3 hari bulan, saya dah mula rasa macam semakin teruk saya punya simptom. Okey, bagi mereka yang anti vaksin ataupun mereka yang mengatakan kami ni berpura-pura ataupun penyakit ni bukanlah bahaya sangat pun, saya setuju tak bahaya. Saya setuju dia tak bahaya. Saya setuju COVID ni tak bahaya. COVID ni tak seperti orang kena TB, orang kena dengue, orang kena HIV. Dia tak bahaya. Sebab 80% yang ada dalam wad, malah semua yang ada dalam wad saya dekat wad 43 dekat PKKN Kusta Negara tu, majoriti semuanya okey. Diorang boleh berlari, malah diorang boleh melompat lagi, berpeluk-pelukan antara diorang, bergurau senda sebab diorang ni kawan-kawan ramai. Dalam tu kluster Meru. Kluster Meru ni diorang dah kenal rapat. Diorang boleh gelak-gelak, baling-baling. Siap ada yang main daun terup lagi bagai. Diorang nak menghilangkan diorang punya bosan tu, diorang main daun terup lah bagai. Diorang ada yang memang diorang tak ada apa-apa. Diorang ni memang sihat walafiat. Saya setuju dia tak bahaya sangat. Tapi dengan apa yang saya rasa, simptom yang saya alami, saya dapat katakan bahawa ia sebenarnya pun berbahaya kepada sebahagian orang. Sebab, saya berhenti jap. Saya nak pick up komen. Ya, sebab saya berhenti jap. Kesian korang komen-komen saya tak baca Okey. Right. Nanti kita pergi makan warung. Nanti kita pergi makan warung PE sekali dengan Cikgu Padi. Kita makan sate kambing, mi rebus tulang. Alhamdulillah, boleh. Kalau nak belanja, boleh. Nak belanja, boleh insyaAllah. Okey. Cikgu, kalau kita positif, family kita kena swab test juga ke? Kena kalau ada kontak rapat. Tu yang ramai salah faham. COVID-19, korang ni. COVID-19 bukan penyakit keturunan. Ramai yang terlampau paranoid. Atau paranoid, skeptical and paranoid. Bila seorang kena COVID-19, habis satu family kena cop. COVID-19 bukan penyakit keturunan. Bukan kata suami kena, isteri confirm kena, anak confirm kena, mak mertua, mak semua kena, mak di kampung pun kena. Tak ada. Tapi itulah dia paranoidnya orang kita. Seorang kena, habis semua orang sibuk dah. Anak dia bahaya, bini dia bahaya. Tak ada. Hanya yang ada kontak rapat. Kontak rapat tu macam mana pula? Yang duduk dekat-dekat ni, dalam jarak yang dekat. Kalau sembang 2-3 meter, tak ada. Itu bukan kontak rapat. Ramai tak faham. Okey. Okey ya, Ukti Herda. Okey. Steady boh. Alhamdulillah boh. Razak Latif, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makan sedap tak dalam tu cikgu? Ni nak pergi bab dalaman. Saya sembang lepas ni. Okey. Saya sembang lepas ni. Saya nak baca komen-komen jap. Gelap pula. Apa yang gelap? Apa yang gelap? Saya nampak terang dalam ni. Pencerita mangsa COVID yang berpengalaman menjadi pesakit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya anggap ni sebagai hikmah. Saya kena COVID. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi saya satu ujian. Betul. Itu kan mungkin. Itu ya. Memang ujian. Tapi yang paling utamanya, engkau selama ni bersembang pasal COVID. Saya bercerita pasal COVID sejak daripada bila? Sejak daripada 16 Mac 2020. 2 hari sebelum PKP. Saya tak berhenti 100 hari berturut-turut sembang hal COVID. Jadi mungkin kerana itu, Allah kata, nah ujian bagi engkau, kau rasa sendiri macam mana pengalaman orang COVID. Dan yang lebih menariknya, saya dapat rasa semua peringkat, tuan-tuan. Semua peringkat. Maksudnya, saya rasa macam mana simptom COVID. Ada orang tak rasa tau. Ada orang kena COVID tak rasa simptom tau. No symptom at all. Tak ada gejala. Saya rasa tau. Saya ada pengalaman rasa simptom. Saya ada pengalaman masuk ke wad yang biasa. Wad 43, wad biasa. Saya ada pengalaman dipindahkan ke wad yang berisiko. Iaitu wad
pemantauan ward 5A, yang mana dalam ward ni semua orang dipantau sepenuhnya. Time saya dipindahkan ke ward 5A, saya punya otak fikir apa tau? Memang Allah Ta'ala bagi aku rasa semua ni. Time tu saya dah mula kata apa kan? Aku pernah cerita bab COVID, aku pernah rasa sakit COVID, aku pernah masuk ward isolasi, aku pernah rasa masuk ward pemantauan. Aku minta time tu saya dah mula macam berdoa, ya Allah, jangan sampai aku rasa masuk ward ICU. Sebab itu je step yang belum saya rasa. Saya dah rasa semua step. Saya tak rasa masuk ICU dan diberi bantuan pernafasan je. Saya kata jangan sampai aku diuji sampai tahap tu, sampai rasa semua benda. Tapi alhamdulillah saya rasa semua benda. Kurang-kurang saya boleh bercerita, tak boleh sembang bohong dengan saya. Saya boleh bercerita, ada orang dia tak rasa masuk ward 5A. Ward 5C ke, ward 5D ke, tak rasa. Dia hanya maintain di Pusat Kawalan Kusta Negara. Tapi saya ni rasa sampai ke ward dalam, ward Hospital Sungai Buloh tu. Saya anggap ini satu hikmah yang betul-betul Allah Ta'ala bagi ujian. Dan masa yang sama dia bagi saya rasa sekurang-kurangnya saya ni dapat berkongsi kepada orang di luar sana. Sebab, dan kebetulan tuan-tuan, cuba korang fikir secara logik akal lah, secara hikmah lah, secara hikmah. Tuan-tuan, tak ada wartawan dalam Malaysia yang buat cerita COVID-19 daripada hari pertama PKP. Betul tak? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada. Saya seorang je yang daripada hari pertama PKP sampai 100 hari tak pernah berhenti buat cerita pasal COVID-19. Tak ada wartawan dalam Malaysia buat macam tu, tuan-tuan. Saya seorang je yang buat. Dan yang uniknya, tuan-tuan, tak ada wartawan yang kena COVID. Tak ada. Tak ada wartawan yang kena COVID-19. Saya the only one, satu-satunya wartawan dalam Malaysia ni yang kena COVID-19. Ini bukan nak belagak, bukan nak membangga diri, tapi ini satu ujian yang Allah Ta'ala bagi. Inilah dia punya hikmah dia. Aku bagi engkau rasa sendiri selepas engkau bercakap pasal COVID-19 begitu lama. Supaya saya bukan sekadar lagi bercerita based on pengalaman seorang wartawan melihat kepada angka. Tuan-tuan, sebelum ni Cikgu Azrul korang ni hanya dikenali sebagai cikgu COVID data. Total. Betul tak? Dan alhamdulillah, insyaAllah, selepas pulih daripada COVID-19, saya boleh bercerita pasal total dan boleh menghubung kaitkan dan boleh dihubung kaitkan dengan pengalaman saya dalam kategori pesakit COVID-19. Kan? Okey. Kalau saya nak cerita pasal pengalaman saya dalam hal COVID ni, tuan-tuan, saya rasa live hari ni tak habis. That's why saya kata hari ni biarlah mukadimah dia. Hari ni biar mukadimah ni saya nak buka dulu cerita macam mana saya rasa diserang dengan simptom COVID-19 dan saya sampai masuk ke ward isolasi, ward 43 dekat Pusat Kawalan Kusta Negara. Saya akan pergi hari demi hari. Cerita bab COVID-19 ni ditambah pula dengan gangguan-gangguan yang ada. Gangguan daripada makhluk manusia, makhluk jin dan sebagainya, tuan-tuan. Makhluk manusia yang mengganggu dalam konteks memberi kita perang psikologi. Golongan-golongan yang berselindung di sebalik nama anti-vax, ataupun mereka yang kalau korang tengok dalam Facebook, diorang menggunakan gambar profil yang tak nampak muka, pengecut, bacul mereka ni. Hanya berani menyerang orang, menyerang bagi orang mental down. Menyerang bagi orang rasa down, bagi orang rasa lemah, bagi orang rasa stres. Tapi tak berani bagi nampak muka, penakut diorang ni. Tapi mereka ni lah golongan yang asyik menyerang. Pantang ada orang yang kena COVID meluahkan ataupun bercerita di media sosial pasal dia diserang COVID, orang tu akan diserang bertubi-tubi lah golongan-golongan macam ni. Nampak tak? Dan mereka ni menyerang sampai saya rasa macam aku ni dah memang dah teruk sangat ke? Aku ni ahli neraka ke? Bila kena COVID aku ni ahli neraka ke? Bila kena COVID aku ni tempat aku ni memang dah bukan lagi syurga ke? Aku ni dah bukan lagi orang yang Allah Taala sayang ke? Nampak tak? Sampai tahap tu diorang buat kita. Itu belum lagi cerita dengan gangguan-gangguan makhluk lain. Yang makhluk lain ni lantak lah. Dah memang kerja dia melemahkan orang yang memang sedia lemah. Saya dekat ward COVID-19 ada 1-2 hari saya memang tak boleh lena. Tak boleh lena. Ada orang dengar bunyi-bunyi budak menangis lah sebagainya. Bila saya tidur termimpi sana, mimpi sini, mimpi tu, mimpi ni dan sebagainya. Itu dah mula melibatkan lain-lain gangguan. Tapi
Tak apalah, gangguan makhluk lain ni lantak dia lah. Dia memang kerja dia. Tapi manusia ni, manusia yang durjana ni, Okey, baik. Break kejap. Allahu akbar. Sembang panjang sampai tak dapat nak baca komen korang ni. Kesian korang komen ni. Allah. Sekejap Saya skip terus ke bawah Account fake tu cikgu yang mungkinlah Arif Daniel, mungkinlah. Tak, nak kata account fake tak juga. Dia orang selalu share pasal macam-macam informasi, tapi dia orang ni berselindung di sebalik gambar pokok, gambar rumah, gambar kelapa sawit dan sebagainya. Tak berani. Bacul. Bacul. Kalau dia betul-betul berani, sila bersemuka depan kita. Setakat engkau nak menjatuhkan rasa maruah seseorang, kau menjatuhkan maruah orang, kau menghina orang, kau mengeji orang, kau mengeluarkan fatwa-fatwa, kau mengatakan menteri agama sebagai ejen dajjal sebagainya, engkau siapa? Menyebabkan kami ni yang kena COVID ni rasa macam kami ni dah memang tahap manusia yang tak ada harapan bau syurga dah. Sampai ke tahap tu kawan-kawan. Aduh, sebab kami ni percaya kami ni mangsa COVID-19. Sebab kami ni percaya kami ni ada simptom. Kami ni rasa macam kami ni sakit. Bila saya mengaku saya sakit, ramai yang peli pula. Betul ke sakit? Ni pura-pura semua ni. Betul ke sakit? Allahu Akbar. Sabar itu indah. Betul-betul. Sabar itu indah. Alhamdulillah. Yang hilang sabar dia orang. Okey. Baling batu sembunyi tangan. Betul Abdul Basit Badar. Betul. Baling batu sembunyi tangan. Tapi yang paling durjananya dia orang ni, kalau dia orang ni nak memperjuangkan konspirasi dia orang, ideologi dia orang, kenapa dia orang tumpang dekat akaun orang? Akaun sendiri kan ada. Kenapa nak tumpang akaun orang? Kenapa nak tumpang menyemak dalam akaun orang? Allahu Akbar. Dah panjang sembang dah ni. Dah mula sembang panjang pasal bab ni. Kan tak cerita pasal bab saya masuk ubat ni. Okeylah. Jom kita pergi pada topik sebenarnya. Topik pasal mangsa ataupun pesakit COVID-19 ni. Baik, kembali kepada tadi punya cerita. Baik tuan-tuan. 3 hari bulan. Panjang dia punya cerita, pusing baru nak masuk balik dengan cerita 3 hari bulan. Saya kena simptom 1 hari bulan dan 3 hari bulan tuan-tuan. Apabila saya rasa saya dah mula macam tak sedap badan. Mula rasa macam dah mula rasa macam aku dah mula collapse. Dan aku risau sebab aku seorang-seorang di rumah. Saya pakai glamping. Glamping tak boleh keluar rumah. Malah diviralkan di banyak tempat. Dia orang tampal dekat PKD ataupun Pusat Kesihatan Daerah. Sesiapa yang diarahkan kuarantin di rumah ataupun yang bergelamping tidak dibenarkan hadir di mana-mana PKD kecuali dengan temu janji. Jadi, dengan masalah sakit saya, dengan saya rasa macam badan yang kurang sihat, saya nak ke mana? Saya dah mula fikir macam-macam. Kalau aku tumbang, kalau aku jatuh lah, kalau aku tiba-tiba collapse, rebah lah, agak-agak siapalah yang nak angkat aku? Siapa yang nak sedar aku ni rebah? Sedangkan, kita tahu, COVID-19, antara dia punya bahaya dia boleh dengan tiba-tiba menyerang, menyekat saluran pernafasan. Dia boleh block kita punya saluran pernafasan, buatkan kita rasa tak boleh bernafas. So memikirkan tu saya dah mula rasa macam aku ni bahaya ni. So apa saya buat tuan-tuan? Saya telefon. Ramai yang mungkin dah tengok dalam saya punya Facebook. Saya telefon kepada Hospital Kajang. Ini bukan dengan tujuan nak memalukan orang, tapi saya telefon bahagian emergency sebab saya nak tahu apa saya patut buat. Aku sekarang ni tengah sakit ni, bukan main-main. Saya telefon dia orang, saya tanya dia. First soalan saya tengah sakit. Ke mana saya nak pergi? Saya ada gelamping. Ke mana saya nak pergi? Saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke mana? Klinik swasta? Tak boleh. Dia takkan terima dengan gelamping yang ada. Saya kuarantin. Tuan-tuan. Kuarantin tepatnya di rumah. Lepas tu jawab daripada dia orang ni, Encik ni masih lagi belum kritikal. Belum nazak katanya. Cik boleh call kami. Bermakna cik ni okey. Maksud cik ni sihat. So cik tak perlu nak risau. Tunggu sampai keluar result
swab test tu. Result belum keluar ni. Saya nak tunggu bila nak keluar ni. Saya nak ubat. Saya cakap, saya nak ubat. Saya cuma nak ubat. Bukan saya nakkan saya ni dibawa ke sana sini. Tak, saya nak ubat. Dia kata apa? Cik belum nazak. Cik boleh kira 1 hingga 10 tak? Saya kata boleh lah. Kalau cik boleh kira 1 hingga 10, bermaksud cik ni masih lagi okey. Belum nazak. Jadi tunggu je di rumah. Gila cakap. Saya kata, cik, saya nak ubat. Ini dengan bahasa yang macam menyindir. Dia kata apa? Kalau cik nak datang, datanglah, terpulanglah. Kami tak larang. Datang. Amboi. Habis saya nak buat apa? Saya dah memang sakit. Saya nak ubat. Engkau pula macam menghalang aku untuk datang untuk dapatkan ubat. Apa gila ni? Dipendekkan cerita, saya pun WhatsApp kepada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Nur Hisham. Bukan dengan tujuan nak tunjuk hebat. Oh, kau ni wartawan, kau ni hebat lah. Oh tak, bukan. Saya tak puas hati. Saya nak bagi tahu pada Tan Sri, ini ke perangai? Ini ke sikapnya? Ataupun ini ke kaedahnya menangani orang tengah sakit? Saya ni mungkin COVID ni. Sebab saya ni ada simptom ni. Tan Sri kata, tak apalah Azrul, awak tunggu di rumah. Tak sampai sejam, pengarah kesihatan Selangor, Datuk Syahari call saya. Azrul, saya tak sedap hati Azrul. Awak tengah ada simptom. Saya nak hantar ambulan ambil awak Azrul. Saya kata nak buat apa ambil saya? Saya nak bawa awak pergi ke Hospital Sungai Buloh sekarang. Tak boleh cakap. Nak pergi buat apa? Sebab awak ni ada simptom. Masalahnya saya belum dapat result. Aku ni positif ke negatif? Kalau aku ni negatif, pergi ke tempat rawatan COVID, nayalah aku masuk dalam kandang COVID. Orang tengah sihat ataupun orang yang belum lagi ada yang belum lagi positif, join dengan orang positif. Tak gila namanya, kan? Saya kata tak boleh lah. Saya cuma nak ubat. Dia kata tak apa Azrul. Saya kena monitor, saya kena tengok dulu awak macam mana. Gila tuan-tuan. Malam tu 3 hari bulan, ambulans sampai depan rumah saya. Tak ke panik orang. Habis saya rasa orang taman dah mula risau dah. Siapalah pula ni tengah-tengah malam. Sekarang ni, dalam tempoh sekarang ni, pantang ada ambulans, COVID lah. Pantang ada ambulans, COVID lah. Tak ada hal lain lah. Kan? Lepas tu, saya ambulans datang, dia cek saya, dia cek saya punya suhu semua, cek tekak saya bagai. Dia kata, sekarang Cik Azrul ada 2 pilihan. Sama ada Cik Azrul nak dibawa ke Hospital Sungai Buloh atau Cik Azrul nak tunggu di rumah aja. Tapi Cik Azrul kena sign surat mengatakan Cik Azrul sendiri yang tak sedia untuk dibawa ke Sungai Buloh. Dia kata, tak apalah, saya sign lah. Saya sign surat mengatakan saya sendiri yang tidak bersedia dibawa ke Sungai Buloh. Yelah, aku ni belum positif lagi. Saya pun sign surat tu. Dapatlah ubat. Alhamdulillah, selepas memperjuangkan hak saya sampai ke peringkat DG, baru dapat ubat batuk yang seketul tu. Memanglah boleh saya beli sendiri ubat batuk. Tapi saya nakkan pengesahan di mana saya patut mendapatkan rawatan. Kan cerita dia. Lepas tu tuan-tuan, Assalamualaikum Anwar Rahman kita, Assalamualaikum. Prem, Prem. Selamat kembali Prem, selamat bersama. Okey. Mujur cikgu kenal ramai orang kawan-kawan besar. Tak juga. Saya pun tak kenal sangat. Saya main gamble je WhatsApp dia. Saya gamble je WhatsApp dia sebenarnya. Bukanlah kenal sangat pun. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, besoknya, dalam tengah hari besoknya, dapat panggilan daripada Pusat Kesihatan Daerah Kajang. PKD Kajang. Cik Azrul, bukan call. Dia hantar WhatsApp dulu. Cik Azrul berita kurang baik. Mula di WhatsApp, dia hantar satu laporan swab test. Saya bacalah. Aku tak jumpa apa benda ni. Aku ni positif ke negatif. Duk cari. Tengah cari tu saya dapat perkataan COVID-19 detected. Serentak dengan itu dia WhatsApp saya, dia kata apa, Azrul, Cik Azrul, saya ada satu berita kurang baik iaitu Cik Azrul positif COVID-19. COVID-19 detected dengan kadar 30.8. Dia kata kadar ini ialah kadar yang mana Cik Azrul punya kadar keboleh jangkitan agak tinggi. Cik Azrul ada potensi untuk menjangkiti orang lain. Sudah. Kan? Dan time tu tuan-tuan, saya dah mula rasa macam saya tak panik lah.
Sebab macam saya dah mula set my mind, aku ni kena COVID ni. Saya tak panik. Saya tenang, relax. Saya tak kelang kabut. Saya kata dekat dia, okay, bila nak ambil saya? Dia kata, saya akan usahakan ambulan untuk ambil Cik Azrul hari ni juga. Paling tidak pun malam ni. Okey, tak apa. Saya tenang, saya kemas barang. Tak adalah macam orang yang nak beranak, kelang kabut. Aku nak beranak. Tak ada. Relax, tenang je kan. Lepas tu, agak lambat juga. Malam baru sampai ambulan. Ambulan sampai pun saya relax naik. Saya tak ada setitik air mata pun tak keluar. Wah, saya menangis lah. Saya tak menangis pun. Sebab saya rasa macam aku akan dibawa ke satu tempat baru yang mana aku patut pergi. Iaitu aku patut rasa sendiri. Aku patut rasa sendiri macam mana pengalaman seorang pesakit COVID. Selama ni aku cuma bercerita, berkongsi dengan orang pasal angka. Total. Berapa ramai kena, kenapa kena, siapa yang kena, di mana kena, apa sebab dia kena. Dan sekarang ni saya boleh share macam siapa yang kena tu dan apa yang dia rasa. Tuan-tuan, ramai sebenarnya yang kena COVID, tak ada apa-apa simptom macam saya pun. Dalam ward 43, ramai yang kata sampai kesudah, dia tak rasa apa. Sampai kesudah, dia tak rasa apa-apa pun. Dia sihat walafiat. Setitik ubat pun tak ada yang dia dapat. Sebiji ubat pun tak ada dia dapat. Dia makan dengan berselera. Dia boleh lepak. Dia tak tahu pun yang dia tu COVID. Dia tak tahu pun yang dia tu COVID. Dia pun tak tahu macam mana rasa orang kena COVID ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, walaupun saya anggap tu sebagai satu ujian, alhamdulillah saya rasa simptom tu. Sekurang-kurangnya saya boleh bercerita ke orang macam mana simptom dia. Tuan-tuan, simptom yang saya alami agak kuat sebenarnya tau. Agak kuat sebab saya sampai kolaps. Saya lemah. Saya menggigil. Saya jadi macam tak berdaya, tak ada upaya, lembik. Dan saya pelik apabila sampai ke Pusat Kawalan Kusta Negara, saya dimasukkan ke ward 43. Orang-orang dalam ward pun pelik. Cik Azrul ni ada simptom. Cik Azrul ni bukan sihat. Batuk teruk ni. Kenapa dibawa masuk ke sini? Kenapa tak dibawa ke ward rawatan? Jap. Cikgu dah keluar hospital, masa kena kuarantin lagi ke Siti Maya? Tak ada. Sepatutnya tidak ada. Saya dapat surat mengatakan fit for work, boleh pergi kerja. Okey. Cikgu air dalgona, Darwish. Tak, hari ni bukan air dalgona. Hari ni saya minum air kopi Tenom dari Sabah. Sedap. Okey. Sambung cerita. Saya dibawa ke ward 43 tuan-tuan. Ward 43, ward 57, ward 50, ward 49. Semua ni adalah ward-ward yang tidak bergejala. Ataupun ward yang tak perlu sebarang pemantauan pun. Ward ni, diorang ni cuma dilawat 2 kali sehari oleh nurse. Pagi lepas subuh dengan petang sebelum maghrib. Pagi dan petang tu hanya ambil BP dan juga suhu badan. Saya ni golongan yang bersimptom, yang bergejala teruk. Sepatutnya tidak dibawa ke saya nak respon sekejap ni sebab saya nampak macam benda yang menarik ni. Tarikh surat kuarantin Hospital Sungai Buloh tak sama dengan PKD keluarkan. Tak sure. Tapi sebenarnya kena faham. Benda ni banyak. Itulah saya cakap, bila saya dah kena ni, macam-macam boleh share. Kadang-kadang saya pun tak tahu nak cerita yang mana dulu ni. Sebab bila masuk bab surat kuarantin ni, ada sebab lain. Ada sebab kenapa dia orang tu keluar awal, kenapa dia ni keluar lambat. Saya simpan dulu je lah. Simpan dulu cerita ni ke hujung-hujung lagi lepas ni. Saya pergi yang tadi dulu, yang awal tu. Baik. Kes ke berapa? Apa ni? Saya betul je kan? Betul jugalah Akmal Aziz. Patut saya kena tanyalah saya ni nombor berapa, yang kes yang ke 16,000 berapa kan? Silap lah tak tanya dia orang. Betul lah, good idea lah. Tak apalah, biarlah benda dah lepas. Baik. Saya ni dalam kategori orang yang bergejala. Sepatutnya saya ni bukan masuk ward 43. Saya kena masuk ward yang di Hospital Sungai Buloh. So, pagi besoknya
Saya sampai malam saya ditempatkan di katil nombor 33. Oh, nombor katil pun ganas 33 oh. Double three oh. Double three oh. Saya ditempatkan di katil tu. Saya tengok kiri kanan saya, depan belakang saya. Saya masuk dah malam. Saya sampai dah pukul 11.30. Dah lena habis semua orang dah. Sebelah kiri saya seorang Cina. Seorang Cina yang dijangkiti COVID-19 ketika dia mengikuti rombongan PKR. Rombongan PKR, Parti Keadilan Rakyat dekat Sabah. Dia escort tim PKR di Sabah dan dia kena COVID-19. Yang bestnya pemimpin PKR selamat. Dia kena. Okey, bangsa politik. Bangsa politik. Dia kena dan dia tidak bergejala langsung. Dia sampai kesudah dia keluar, dia tidak bergejala langsung. Dia sihat walafiat. Terbaring menerap, baring menerap sampai boring dia kata. Aku nak buat apa ni? Ubat tak dapat. Makan tidur. Kan? Di sebelah kanan saya pula seorang Melayu yang juga kena kes di Sabah. Depan saya lagi 2 orang. Seorang di sebelah depan kanan tu pak cik. Dia kena kes balik Sabah yang dia kena kes balik dari India. Depan saya seorang budak muda dalam umur dalam 20-an ke? 30-an. Dia kluster Meru. Depan sekali ada seorang doktor daripada India, baru balik dari India, baru grad sampai Malaysia kena COVID-19. Dia orang ni ada 10 orang, 10 positif. Yang lagi kesian dia orang ni balik dari India, ditempatkan di kuarantin di hotel, di sebuah hotel di KLIA kan, atau saya tak sure lah. Tapi dia ditempatkan di hotel. Masuk hari ke-13, dia orang buat swab test terakhir sebelum dilepaskan daripada kuarantin, positif. Tak kena ya, dah 13 hari dalam hotel, kena masuk pula PKKN. Bertambah dia punya kuarantin. Lagi lambat dia orang stay. Kan? Naya je. Memang naya. Okey, sambung cerita. Semua yang saya cerita nama-nama dia orang ni tak ada simptom. Semua okey. Tu dia orang pelik kenapa yang Cik Azrul ni masuk ward 43. Sebab Cik Azrul ni ada simptom. Saya bangun pagi besoknya, saya tak tahu apa nak buat tau. Saya tengok apa nak buat ni. Saya pernah masuk ward. Orang letak saya air drip. Kan? Saya masuk air drip. Kalau masuk ward apa-apa pun saya akan dapat air drip terbaring tu. Tek keluar semua ada kan. Ni tak ada. Ward 43 ni ward yang lapang. Siapa yang tengok saya share dalam saya punya Facebook tahulah. Ward yang lapang, ada 50 lebih katil. Katil dia rapat-rapat. Jarak antara kami dengan orang sebelah cuma lebih kurang setengah meter je. Sampai kalau tangan saya hulur dia top sampai orang sebelah. Itulah ward yang paling besar dalam Malaysia. Ward COVID-19 paling besar di Malaysia. Sebab apa tau? Ward lain, dia orang buat macam blok-blok. Masuk ward, ada blok, ada kubikel, ada ruang. 4 orang, 3 orang, 2 orang. Ni tak. The whole floor, open floor, 43 tu ada 50 lebih katil. So, saya tengok, saya bangun pagi, apa aku nak buat ni? Aku tak ada apa-apa ni. Bangun subuh, duduk menung. Termenung je. Apa aku nak buat ni? Termenung. Sampai barang makan, sampai makanan makan. Time makan itulah baru rasa pula, kenapa tak sedap langsung makanan sini? Tak sedap langsung. Tiba-tiba datang seorang kawan saya yang dia keluar dia keluar awal 5 hari daripada saya. Anwar nama dia. Orang Kajang juga. Anwar kata, Cik Azrul, sedap tak makanan ni? Saya kata, tak sedap. Untuk makluman Cik Azrul, saya dah pernah masuk banyak ward. Banyak kali saya masuk ward. Makanan di ward 43 ni lah paling sedap dalam dalam sepanjang saya pernah rasa ni. Saya dah pernah masuk ward lain, lain-lain hospital. Ward 43 ni lah makanan yang paling sedap yang pernah saya rasa. Ya ke? Saya tak rasa apa. Tak sedap langsung. Pahit, payau. Dia kata apa? Cik Azrul akan rasa macam ni 3 hari. Tapi lepas 3 hari, barulah Perdana Cik Azrul tahu yang bahawasanya makanan di ward ni yang paling sedap dalam semua hospital dalam Malaysia ni. Ya. Tak apa. Betul.
Makan tengah hari, datang makan tengah hari, tengok lauk, ya Allah, kari ayam, ras, makan-makan, payau, pahit mendengung. Tak sedap langsung. Ish. Diorang ni makan punya berselera. Cik Azrul makan sedap. Kata sedap apa ni? Tak rasa apa ni? Tak rasa benda. Itulah dia antara simptomnya. Dan ramai sebenarnya yang rasa benda yang sama. Dia tanya balik kawan-kawan lain, ya, kami pernah rasa 3 hari pertama tak rasa apa-apa. Bukan semua tau. Tapi majoriti akan ada pengalaman hilang derai rasa, hilang derai bau. Hilang derai bau bukan sebabkan hidung sumbat. Hidung tak sumbat, hidung lancar. Tapi tak bau apa. Buktinya, saya bawa spray, bawa perfume. Saya spray bagai nak gila ni. Bau. Tak bau benda. Tak bau benda. Perfume ni baru spray ni. Perfume dah yang mahal. Bukan perfume murah punya. Spray tak bau apa. Tarik. Tak bau apa. Nampak tak dia punya kesan hilang derai rasa, hilang derai bau. Majoriti rasa benda yang sama. Lepas tu tuan-tuan, lepas tu apa yang berlaku pada 11 siang tadi, lepas makan pagi, nurse panggil ambil BP. Tuan-tuan, saya ni bukanlah katanya atlet sangat, tapi saya ni agak aktif orangnya. Kan? Saya tak pernah kena darah tinggi tau. Pertama kali dalam sejarah seumur hidup saya, bila dia ambil BP, saya ni belum terkejut. Dia terkejut dulu. Nurse ni kata, Cik Azrul, tingginya. Saya kata, apa yang tingginya? Saya ni jenis orang yang tak kerti baca BP. Saya nampak, apa yang tingginya? 148, 103. Dia kata, tinggi Cik Azrul ni. Tinggi Saya tak rasa apa-apa pun. Bukan tengah naik jantung, tengah laju ke, tak ada pun. Tapi tinggi. Dia kata, tak apa, try balik. Dia buka, dia belah kiri pula. Sama, tinggi juga. Buka balik, Cik Azrul tenang, bernapas tenang, cuba lagi. Cuba, tinggi lagi. Kali ini dia kata, Cik Azrul try baring. Baring, kami try buat sekali lagi. Bila baring tu, dia ambil, barulah turunlah sikit, masih lagi 98 bawah dia. Still tinggi. Saya sampai kesudah, tuan-tuan. Sampai saya balik ke rumah. Sampai hari terakhir, saya nak keluar wad. Saya dah pakai komplit ni, dah pakai baju lawa-lawa ni, dah wangi-wangi ni, nak keluar pintu wad ni. Saya cuba hulur tangan saya nak try ambil BP ni, masih lagi tinggi 140, 103. Masih tinggi pada hari terakhir saya nak melangkah keluar pintu wad. Sedangkan saya ni tak pernah ada sejarah darah tinggi. Sampai hari ni, saya tak sure, mungkin besok lusa saya try check, mungkin masih tinggi. Itulah antara kesan yang COVID-19 menyerang sistem tubuh kita sampai ke tahap satunya hilang derai rasa, yang keduanya saya hilang saya punya, alamak, kesian lah orang komen, saya tak baca. Kamera guna apa ni tuan? Saya guna kamera EOS R. Sekejap saya berhenti sekejap lah, kesian. Orang komen saya tak respon, kawan kata saya belagak pula. Orang bertanya tak menjawab, kan? Wow, tahniah dah ada antibody COVID dan terima kasih banyaklah ya cikgu, sebab cikgu ramai orang dah sedar yang COVID sebenarnya tak ada apapun. Hype je lebih. Tak, Limochis, tak. Saya tak setuju dengan pendapat awak. COVID bukan tak ada apa pun. COVID ada masalahnya. Saya tak mau bersetuju dengan pendapat anda mengatakan COVID ni nothing. No, COVID is something yang kita kena bagi perhatian juga. Walaupun dia taklah sebahaya macam HIV, tak sebahaya macam TB, macam taun, macam denggi, tapi ia tetap berbahaya kerana jangkitan dia tanpa diduga. Okey? Saya tak mau berdebat dalam soal ni. Saya tak mau mengajak sesiapa pun berdebat dengan saya. Saya dah penat berdebat dengan orang dalam hal ni. Okey? Betul, Fadi Jumah, tinggi. Allah, apa perasaan saya? Perasaan saya memang saya rasa macam, kenapa aku ni tinggi sangat ni? Tinggi. Cikgu apa rasa masa kena cucuk hidung dan tekak? Hidung okey, tekak. Saya nak tersedak. Hidung okey. Hidung saya relax Tekak ni, bila dia sentuh saya punya tekak ni, Allah. Saya batuk balik apa nak buka ke muka dia. Okey. Alright. Sekejap saya baca sikit lagi. Kesian orang komen.
Anwar Rahman, oi kau ni. Nak bergurau je. Okey, baik. Okey. Di kawasan saya zon merah ya, memburu impian. Di mana tu zon merah tu? Sekarang ni Selangor rata-rata zon merah. Kan? Adakah yang tak ada simptom ni dia tidak akan menjangkiti orang lain? Tidak. Dia akan menjangkiti orang lain. Okey. Saya nak pergi dalam bab ni lepas ni. Saya tak mau bila saya respon soalan korang, saya akan pergi ke depan. Saya nak pergi secara step by step. Memang saya nak cerita bab jangkitan pada orang, bab tempoh 10 hari, bab siapa yang keluar awal, kenapa dia keluar awal. Ramai yang suka menabur fitnah. Fitnatul minal unta. Ramai yang menabur fitnah. Dia orang kata apa? Menteri agama keluar awal sebab dia tu menteri. Salah. Bukan menteri pun ada yang keluar awal. Ada yang masuk buat 5 hari je keluar. Ada yang masuk buat 4 hari je keluar. Saya ni 10 hari baru keluar. Ada sebab dia. Kan saya cerita. Bukan sekarang. Mungkin besok. Mungkin lusa. Hari ni saya nak berhenti selepas sejam lebih. Saya tak mau terlampau panjang sangat. Kang, saya jadi penat. Saya masih lagi penat. Saya masih lagi belum pulih sepenuhnya. Cikgu wartawan pertama dalam Malaysia yang kena COVID. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Harap-harap tidak ada wartawan lain. Kita doa-doakan minta simpang lah. Minta dijauhkan daripada malapetaka kawan-kawan saya yang lain daripada kena COVID. Okey. Sambung tadi punya cerita. Hari ni typing zon merah je. Allahu Akbar. Kesian orang typing kita. Sekejap mic terkeluar pula. Baik, sambung cerita. Tak apalah, sambung cerita. Okey. Sambung cerita. Nampak yang mic? Okey. Nampak perut dia? Allahu Akbar. Sorry. Baik, sambung cerita. Apabila saya dah mula tahu yang saya ni ada BP yang tinggi, okey, memang saya risau. Tapi bila saya tengok balik kawan-kawan saya yang lain, rupanya ramai juga yang kena BP tinggi ni. Malah sahabat saya yang juga yang viral sebab apa? Era interview dia. Fatah nama dia. Tadi dia beritahu saya sampai ke detik-detik akhir sebelum dia keluar wad pun dia masih lagi BP tinggi. So benda ni bagi saya macam biasalah kot. Okey. Lepas tu tuan-tuan. Selepas 2 malam saya dekat wad 43, besok tiba-tiba saya dapat rasa 1 malam je. Sebenarnya maaf saya. 1 malam je saya lena dekat wad 43. 1 malam je saya lena dekat wad tu. Tiba-tiba malam besoknya ada seorang lelaki Cina datang kat saya. Saya terkejut. Mulalah rasa macam dia ni siapa ni? Aku punya follower ke? Perasan. Dia kata saya, dia kata Cik Azrul. Saya. Cik Azrul diminta untuk siap-siapkan barang, prepare semua, bungkus semua. Ambulans nak datang nak bawa ke wad 5A. Kenapa pula? Tak tahu. Sila bungkus barang. Dalam hati ni Allahu Akbar. Aku ni nak pindah randah dan aku meluat bagai. Memang meluat, tapi apa nak dibuat? Kita pun terpaksalah kemas barang. Semua packing. Tunggu dekat 2 jam. Maaf saya, sejam lebih sampai ambulans. Tuan-tuan, tahu tak? Pergerakan dekat sana nak pergi cuma 100 meter pun naik ambulans tau. Saya pergi pada hari yang pertama nak pergi ambil X-ray. X-ray tu dengan wad 43 cuma 30 meter je. Keluar pintu wad nampak je. Keluar wad nampak pintu X-ray tu. Tapi kita tunggu ambulans. Tak boleh bergerak sendiri. Bukan orang sakit sangat pun. Yang naik ambulans semuanya sihat-sihat ni. Semuanya tengah-tengah kuat ni. Tapi tak boleh. Takut Kang menyelinap ke lain. Lari ke apa ke entah kan. So dia orang bawa semua dengan ambulans. Sejam lebih saya tunggu. Saya tunggu ambulans. Saya dibawa ke wad 5A. Mula-mula tuan-tuan, jantung berhenti berdegup. Sebab apa? Turun ambulans, saya nampak ambulans parking bilik mayat. Allah. Saya kata apa ada hati. Dia orang ni convert bilik mayat jadi wad ke?
Aku dah mula risau dah. Tengok bilik mayat, Allah. Takkan dia orang sampai ke tahap nak kena convert bilik mayat jadikan bilik buat COVID. Punyalah cuak tuan-tuan. Cuak gila-gila. Allah, mati aku. Memang malam ni tak lena aku. Tapi tuan-tuan, rupanya lalu bilik mayat. Naik lift. Time tu tuan-tuan, betul-betul rasa macam tengok filem James Bond. Memang nak naik ke tingkat 5 tuan-tuan. Guard India. Anti lah, senang cakap anti. Macam nak perang. Macam nak perang. Dia nampak saya kan. Stop. Dia punya panik. Stop. Siapa? Nurse cakap, ini patient ward 5A. Okay, stop. Hold. Dia pakai. Okay, tingkat 5. Ready. Ada 2 orang patient mau naik. Ready. Hold. Apa? Sebab apa? Dia orang semua tak pakai ni tau. Dia orang semua tak pakai PPE tau. Dia orang kena make sure everything is perfect. Movement perfect tanpa ada jarak yang tak selamat. Semuanya dia orang kena make sure semua selamat. Faham tak? Dia orang kena make sure semuanya okey. Dekat atas memang dah ready. Sebab apa nanti bila buka pintu lift tak boleh belanggar dengan orang. Belanggar orang tak boleh. Sebab kat atas ni ada 4-5 orang lagi guard yang tak pakai PPE pun. So dia orang punya orang jaga ni. Okay, ready. Okay, patient masuk lift. Okay, ready. Sila sambut tingkat 5 ready. Lama. Buka pintu lift, keluar je. Semua orang yang kat lift ni, dekat luar ni, jarak jauh ni. Saya pun mula-mula terfikir. Dalam perotak saya mula-mula, saya fikir, masa saya mula-mula sampai ke ward COVID, saya mula membayangkan akan disambut oleh mereka yang memakai PPE lengkap. Saya rasa macam, memang aku akan tengok, pengalaman aku tengok semua orang pakai lengkap dengan PPE. Rupanya tak. Masuk saja ward 5A, saya tengok ada berbelas nurse dengan doktor, selamba je tak pakai PPE pun. Pakai baju biasa dengan hanya menggunakan mask. Tapi dia orang ada jarak lah. Saya lalu dia orang akan undur. Saya masuk saja sampai katil saya betul-betul depan kaunter nurse. So dekat sana adalah ramai lah, ada nurse dalam 4 orang, doktor seorang 2. Saya masuk, saya melangkah saja masuk ke dalam kawasan katil saya, ada satu zon line merah. Saya melangkah saja masuk saja ke zon merah tu, saya tak boleh melangkah keluar lagi. Kecuali dengan izin atau kecuali saya memang nak keluar ward terus. Saya melangkah ke dalam tu, itulah zon saya. Dan zon merah ini yang mengasingkan, memisahkan saya dan juga dia orang ni. Dia orang di sini tidak pakai PPE, saya dalam ni kena pakai mask. Dia orang ni pun pakai mask. Dan apabila dia orang ni nak melangkah masuk ke zon saya, dia orang mesti pakai PPE, full PPE. Tapi kalau dia orang di luar line merah ni, line merah lebih kurang besar itu, saya kalau saya berdiri di sini, doktor di sini, dia orang ni boleh tak pakai PPE. Sebab jarak ni lebih kurang dalam 1 meter. Kami boleh bersembang macam ni. 1-to-1 bersembang, saya pakai mask, dia pakai mask tanpa pakai PPE. Jadi menguatkan saya punya pendapat, menguatkan saya punya kepercayaan bahawa penjarakan sosial dan mask penting dalam melindungi orang daripada COVID-19. Clear. Bukti ada. Tuan-tuan, kita jumpa orang, belum confirm orang tu ada COVID-19. Kan? Tapi sekarang ni, doktor ni jumpa saya yang confirm ada COVID-19. Tapi dia tak risau pun tak pakai PPE. Dia tak risau pun. As long jarak kami, jarak yang sesuai, dia tak sentuh saya, perbualan kami dibatasi dengan mask dan jarak yang sesuai. Saya terus ambil satu kesimpulan, satu pengajaran yang saya dapat ketika saya dalam ward 5A. Bukan hanya dalam ward 5A, dalam ward 43 pun nurse yang datang nak jumpa kami, nak hantar makanan semua, dia orang tak pernah pakai PPE kecuali ketika mereka nak menyentuh kami. So saya dapat satu kesimpulan bahawa itulah hujah yang kuat membuktikan bahawa siapa yang memakai mask dan juga mengamalkan penjarakan sosial yang betul, yang baik, orang tu insya-Allah selamat daripada wabak COVID-19. Daripada pandemik COVID-19.
Ia dibuktikan dalam Ward 5A. Ward 5A tuan-tuan, bukan majoriti, semua pasien COVID-19. Dan semuanya sedang menularkan wabak COVID-19. Tapi doktor tak takut langsung. Sebab bagi dia, penjarakan sosial dan juga mask yang digunakan. Okey, masuk saya nak berhenti sampai dekat saya dipindahkan ward. Saya akan berhenti dekat situ. Besok saya akan sambung benda lain pula. Boleh? Okey, baik. Saya masuk ward 5A kerana apa? Saya tanya dia orang, kenapa saya masuk ward 5A? Kerana ketika mereka memeriksa X-ray saya, ada something yang tak kena. Saya punya batuk kurang sesuai untuk dibiarkan di ward 43. Saya perlu dipantau, perlu dimonitor secara total. Ya, Jasmine, secara total. Okey. Jadi masuk ward 5A, apa dia orang buat saya? Tak ada apa pun. Dia hanya bagi saya ubat batuk dan ubat selsema. Tapi tuan-tuan, kelebihan ward 5A ialah setiap 2-3 jam doktor akan datang dengan mask dia berdiri di luar line merah. Cik Azrul, ada rasa sakit apa-apa? Antara soalan popular dia ialah, Cik Azrul kalau pergi ke tandas, patah balik, ada tak rasa macam pening-pening, pitam-pitam, lemah bernafas, tak berdaya? Saya kata tak ada. Sebab hampir semua pasien ditanya soalan yang sama. Bermaksud antara dia punya benchmark untuk mengenal pasti pasien itu bermasalah ialah kalau dia berjalan, patah balik, dia tak stabil. Dan mereka menguji saya pada hari keduanya. Dia suruh saya berjalan daripada katil saya pergi ke dinding, patah balik. Dia melihat saya punya tapak saya tu lurus ke bengkak-bengkok. Dan selepas saya berjalan, adakah saya ni semput? Pada hari kedua, saya masih lagi semput. Saya berjalan, patah balik. Once sampai je di katil, saya rasa macam mengah. Napas saya pendek, tuan-tuan. Hari ni, saya ni seorang yang cukup petah berkata-kata tanpa pernah fikir bab penat. Tapi hari ni, saya dah mula rasa macam mengah ketika saya bercakap ni. Napas saya pendek. Napas saya tak boleh pergi jauh. Dia pendek. Jadi, itu mungkin antara simptom ataupun antara akibat dia orang yang kena COVID-19 ni. Okey. Break sekejap. Saya baca komen. Apa tu? Gi sikit lagi kan weh bungkus lalu. Apa tu? Terima kasih kerana korang follow saya punya cerita ni. InsyaAllah saya akan sentiasa bercerita, akan berkongsi lagi apa dia. Okey. Cikgu cerita sikit macam mana agak-agak cikgu kena COVID di Sabah hari tu. Soalan yang baik. Zaidi Osman. Soalan yang baik. Tiada jawapan. Sebenarnya saya bertanya kepada semua orang yang kena COVID-19 di Sabah. Yang punca Sabah yang Gelangping. Sebab soalan pasal orang yang kena di Sabah ni penting bagi saya. Sebab dapatan tu untuk saya nak dapatkan satu research saya sendirilah. Saya nak tahu korang kena ni kat mana? Korang kena ni dekat mana? Korang kena dekat masa pilihan raya ke? Korang kena masa korang berjumpa orang ramai ke? Korang kena time korang pergi kenduri ke? Saya sendiri tuan-tuan, saya tak tahu kena kat mana. Sebab apa? Saya tinggal sebilik dengan Syahrul Hafiz, kawan baik saya, cameraman yang follow saya di Sabah. Tinggal dekat dalam bilik 20 hari dengan dia. Tak berubah bilik yang sama. Malah kadang-kadang share gelas yang sama ni. Gelas boleh share sama-sama ni. Kadang-kadang ada share vape dengan orang lain juga. Tapi yang pelik dia, dia orang semua tak kena. Balik flight yang sama, sampai ke KLIA bersama-sama, buat swab test sama-sama.
Malah satu hari sebelum saya balik ke Semenanjung, malam tu ada pertemuan dengan semua media. Saya siap peluk kawan saya, Raymond. Raymond ni seorang wartawan di Sabah. Saya peluk dia. Dia okey pula, tak kena. Soalan yang sama, senario yang sama yang berlaku dengan ramai orang yang pergi Sabah. Orang lain tak kena, dia orang kena. Balik ke Semenanjung, dia orang kena. Family dia orang kena. So kalau nak tanya kena dekat mana, apa punca dia, susah nak komen. Susah nak komen. Payah nak komen. Kan? Ramai yang membuat tafsiran mengatakan kami kena dalam flight. Mungkinlah kot. Kena dalam flight. Mungkinlah kot. Penyakit yang kadar kesuburan sangat tinggi walaupun katakan belum ada ubat. Majoriti yang meninggal dunia semuanya mempunyai penyakit lain yang jika tidak ada COVID pun hari-hari ada kematian. Betul Khadijah Abdul Latif. Saya bersetuju bahawa kematian disebabkan penyakit lain. 3 serangkai sebagainya. Tapi tak dinafikan. Tak dinafikan. Kalau kita follow balik kepada data-data yang ada sebelum ni, kalau follow balik, go to the track. That's why saya ni digelar cikgu COVID. Sebab saya pernah study data dulu. Saya pernah baca data dulu. Daripada awal-awal COVID-19 masuk Malaysia. Saya baca data. Tak dinafikan majoriti. Hampir semua yang meninggal, yang mati akibat yang mati, yang berkaitan dengan COVID, dia ada sebab lain. Dia ada sebab sama ada darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, jantung sebagainya. Tapi tak dinafikan. Ada beberapa kes yang tidak ada sebarang masalah lain. Yang tidak ada penyakit lain. Tapi dia meninggal. So jangan mengenepikan hakikat realiti bahawa COVID-19 juga boleh menyerang sistem tubuh manusia dan menyebabkan orang itu mati kerana tersekat pernafasannya, kerana tersekat saluran darahnya dan sebagainya. Itu tak boleh kita ketepikan. Kerana ada kes yang mati bukan disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Sila rujuk data. Sila tengok balik figure-figure sebelum ni. Sila tengok balik kes-kes sebelum ni. Sebelum kita membuat dakwaan bahawa COVID tidak akan menyebabkan masalah besar kepada orang. Memang ada masalah. Okey? Okey. Erma Ali, cikgu, adakah simptom nafas pendek ni berpanjangan? Saya difahamkan masih ada orang yang sudah balik daripada wad pemulihan, yang telah pun balik ke rumah selepas 1-2 minggu, selepas hampir sebulan masih lagi ada masalah seperti masalah di perut dan juga masalah pernafasan. Itu tak dinafikan. Malah menurut kata KKM, kajian terbaru mengatakan bahawa kadang-kadang sehingga ke tempoh 2 bulan bekas pesakit COVID-19 akan boleh pada bila-bila masa diserang simptom tiba-tiba seperti masalah pernafasan. Jadi saya kena prepare myself, anytime saya boleh tiba-tiba mungkin sesak nafas, jadi macam penat, mengah sebagainya. Saya kena set my mind, saya kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okey, alright. Cikgu, if kena cover PRU lagi, how? Tolonglah janganlah. Antara punca utama penularan COVID-19 yang paling teruk sekarang ni ialah daripada Sabah. Dan saya tak nafikan, jangan nak menafikan, jangan nak deny. Punca utama ialah kerana PRN. Okey? Saya seorang, Aisyah. Saya seorang je kena. Orang lain tak ada kena. Okey? Jap, saya dalam 1,000 orang yang tangkap di kelab malam, kenapa tiada mereka yang menjangkiti COVID? Adakah mereka lebih bersih? Kenapa tiada kluster langsung dari mereka? Saya tak pasti, Noah Farul. Soalan daripada Noah Farul. Saya tak pasti adakah benar mereka tidak ada langsung jangkitan. Saya tak pasti. Saya susah nak respon soalan tu. Okey. Saya tak dengar lagi data tu. Okey. Nek Kamal Al-Azamin, bang, boleh cuba minyak pati Tips NRC untuk tingkatkan imuniti badan. Saya sebenarnya sekarang saya tengah duk mengamalkan produk yang diberi oleh kawan baik wife saya. Dia panggil Bidara Suri. Ni, saya tengah pakai ni sekarang ni. Dia bila mandi, dia macam herbal lah. Dan dia ada sekali dengan
minyak bidara dia untuk nak mengurangkan semput nafas ni. Saya tengah try sekarang ni dan alhamdulillah lah, mungkin nafas saya rasa macam lebih selesa lah, lebih sedap dengan pakai benda ni. InsyaAllah, sebenarnya saya balik-balik daripada Sabah ni, keluar daripada wad COVID ni, banyak orang hantar macam-macam benda. Orang kirim saya vitamin C lah, orang kirim saya minyak lah, orang kirim saya itu dan ini, nak bagi try. Saya try semua insyaAllah, selagi mana tak memudaratkan insyaAllah. Okay? Ada tak kebenaran kalian untuk kena kali kedua kalau dah pernah kena COVID? Mohon sharing sikit cikgu. Yes, ada kemungkinan. Malah jika dia kena dengan genom yang baru. Contohnya saya sekarang ni, saya datang daripada genom Sabah. Kalau saya kena dengan genom yang baru, mungkin genom Wan Utama ke, mungkin genom Kedah ke, saya mungkin boleh terkena balik. Saya hanya ada antibody yang kuat untuk tempoh cuma 3 ke 4 minggu saja. Selepas tu, menurut kata KKM, saya berpotensi untuk kena balik. Cuma mungkin saya lebih strong lah berbanding orang lain. Mungkin, tapi tidak menolak kemungkinan untuk kena balik. Okey? Saya tengah baca komen kejap. Saya tak mau komen lah bab kelab malam. Saya pun tak tahu. Kalau saya tahu tak apa. Saya tak tahu data pasal kelab malam ni. Kan? Cikgu bagi nama produk tu sekali lagi. Okey, saya dah cubalah. Okeylah, alhamdulillah. Bolehlah bantu sikit-sikit. Ni dia panggil Bidara Sidar Suri. SIDR Suri. Kalau dikeluarkan oleh Hawa Rafa. Nama telefon dia 011-2727-4167. Self Therapy Relaxation Mind Body Refresh. Hawa Rafa. Bolehlah try kalau nak try. Saya dah try pakai untuk sapu lah. Yang mandi ni belum lagi. Dia ada mandian dengan apa nama ni. Okey jugalah. Dia rasa macam ni kan. Dia sejuk. Napas lebih sedap lah. Dia rasa sedap lah. Bukan nak promosi ya. Kalau nak try lah. Saya try pakai untuk saya sendiri. 011-2727-4167. Betul. 2727-4167. Hawa Rafa. Tak salah mencuba kan? Sedap lah. Saya tengah napas saya dah mula rasa macam sangkut sebab lama cakap. Sedap. Best. Alright. Okay. Cikgu batuk COVID berkahak tak? Berkahak. Hafiz, berkahak. Okey, baik. Sambung sikit lagi je. Then apa nama, saya nak stop. Okey, selepas saya dirawat di wad 5A, 2 hari. Sedap lah dia punya ni. Dia rasa fresh. Minyak bidara. Okey. Selepas saya dirawat selama 2 hari, 2 malam dalam budak kampung Sempoi. Kalau dapat bidara mana? Bidara hutan. Okey. Baik, selepas 2 hari saya dirawat dalam wad 5A, saya tanya pada doktor dengan nurse, bila saya nak boleh balik semula ke wad 43? Tuan-tuan, boring gila wad 5A. Wad 5A ni boring gila. Sebab apa? Masuk dalam satu ruang tu, hanya ada 6 katil. Saya hanya boleh melangkah turun katil, pergi ke toilet, balik ke katil. Itu aja. Oi, boring. Kalau saya ni terbaring, tek, tak apa. Ini saya ni boleh bangun. Tapi, kalau dekat wad lain, kita boleh lagi melangkah keluar. Saya ada pengalaman masuk wad kerana macam-macam lah. Macam-macam. Boleh lagi nak melangkah pergi dekat meja doktor ke, meja nurse ke, nak pergi dekat belakang-belakang ke, pergi baca paper ke, tengok TV ke. Tak boleh. Ini kan kau akan kekal dalam ruang kau semata-mata.
Saya lebih suka watt 43 sebab watt 43 saya boleh merayau. Saya boleh pusing 1 watt, boleh keluar daripada pintu nak pergi ke tandas, boleh lepak dekat padang kecil, padang rumput kecil. Korang-korang dapatlah rasa juga cahaya matahari, kan? Saya bertanyalah kepada kepada nurse ni, bila saya boleh pindah balik ke watt 43? Dia kata tak boleh selagi mana encik masih bergejala. Oh sudah. Mulalah kepala otak ni fikir aku nak berlakon dah. Sebab dia orang tak pernah cek sangat pun. Dia orang tanya je, encik sihat? Encik okey? Maka petang tu saya pun mulalah buat jahat sikit. Dia tanya saya, cik okey? Saya okey. Cik okey ke? Betul okey? Saya okey. Cik batuk lagi ke? Batuk sikit-sikit lah. Sedangkan batuk teruk. Masuk toilet, batuk sampai keluar kahak. Batuk kungkang ni. Tapi bila tanya, cik okey? Saya okey. Cik batuk dah okey ke? Batuk saya sikit-sikit lah. Nak patah balik nak balik buat apa 43? Nak sangat-sangat balik buat apa nama 43? Kelentong kata okey. Dan bila besoknya, dia tiba datang doktor. Dia kata, Cik Azrul sekarang ni kami nak pindahkan ke watt 43. Ke watt bawah. Dia kata bukan watt 43, ke watt bawah. Saya punya seronok lah. Tapi saya pun sajalah berlakon balik. Kenapa sebab Cik Azrul kami tengok dah okey. Cik Azrul macam tak berapa nak teruk lagi. Lagipun kami perlukan katil Cik Azrul ni sebab ada kes yang lebih kronik. Maka saya pun faham. Rupanya pada hari itu tuan-tuan, seluruh bangunan Hospital Sungai Buloh, seluruh ward yang ada ditransform menjadi ward COVID-19. Sebelum ni Hospital Sungai Buloh hanya menggunakan beberapa floor saja untuk COVID. Floor lain ada pesakit lain. Tapi sekarang ni seluruh bangunan itu ditransform menjadi ward COVID-19. Saya sendiri, ward 5A ialah ward kanak-kanak, ward pediatrik. Ditransform menjadi ward COVID-19. Tapi walaupun dah transform seluruh hospital jadi ward COVID-19, masih tak cukup katil. Sebab sekarang semua tahu kan, Selangor antara negeri yang tinggi juga kes-kes COVID-19. Jadi mereka perlukan tempat saya kena balik turun ke ward bawah. Saya tanya dia orang, turun ke mana? Turun ke ward berapa? Turun ke ward 57. Alamak, saya punya lawan doktor. Saya kata apa doktor? Tak nak lah doktor, please. Saya nak balik ke ward 43. Sebab ward 43 ramai kawan-kawan saya yang dah kenal saya, yang dah boleh sembang-sembang sekali, yang boleh sharing sekali. Dia kata apa? Cik Azrul, tunggu sekejap, kami cuba. Dia check, dia orang call BMU. Tahu BMU? Bukan Bulletin Manchester United. Bukan. BMU is Bad Management Unit. Dia orang call BMU, boleh tak transferkan Azrul ni ke ward 43? Sejam tunggu tuan. Sejam tunggu dia punya jawapan. Boleh. Lega. Demand lagi. Cik, boleh tak kalau saya nak pergi ke ward 43 katil lain? Bukan katil 33. Sebab katil 33 ialah katil di tengah. Dia macam ni Dia ada dinding. So ada katil yang dekat dengan dinding, so dekat dengan plug. Ada lagi 2 row yang jauh, yang dekat tengah-tengah yang memang tak ada plug. Saya minta ke yang dekat dinding. Dia kata apa, demand betul lah kau ni. Tapi sebenarnya hari kedua tu saya dah kena marah dengan dengan petugas kesihatan. Dia datang kat saya. Dia kata, Cik Azrul ni wartawan. Ya wartawan. Cik Azrul tahu tak salah Cik Azrul update pasal apa yang berlaku dalam ward. Kebetulan ward 5A time tu saya ada cerita dalam saya punya Facebook. Saya bagi tahu saya satu ward dengan seorang timbalan menteri. Saya buat Mr. X. Saya tak sebut nama dia pun. Saya cuma buat Mr. X. Saya kata saya satu ward dengan seorang timbalan menteri. Saya kan kata saya depan kaunter. Saya nampaklah dia punya whiteboard. Saya nampak baca tiba-tiba ada Datuk Doktor. Saya terus buka Google, timbalan menteri rupanya.
Saya update dalam saya punya Facebook, kelang kabut petang tu sampai petugas kesihatan dia marah saya. Kata apa, Cik Azrul tak boleh ni. Tak boleh tunjuk gambar, tak boleh bercerita apa yang berlaku dalam wad. Salah ni. Saya kata apa? Saya minta maaf, tapi jangan risau. Saya tahu etika kewartawanan. Saya bukan budak-budak kecil. Saya tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya tahu salah kalau saya mendedahkan nama Timbalan Menteri itu. Saya cuma tulis Mr. X. Saya pun pandai juga. Bukanlah budak-budak. Kan? Tapi wan saya ni minta katil lain. Diorang kata kau ni demand betul lah. Dalam kau ni menyusahkan kita orang. Cerita pasal, kau cerita habis pasal apa yang berlaku dalam wad. Saya tak tapis langsung. Saya cerita habis. Gambar-gambar apa saya ambil, saya tunjuk habis. Siapa suruh wartawan masuk wad? Saya lah the only one wartawan dalam wad. Kalau dah wartawan masuk wad, tak cerita, bodoh lah wartawan tu. Bukan wartawan lah namanya. Kalau masuk wad, tak bercerita pasal apa yang ada dalam wad. Tak gitu. Kan? Kan? Okey, jangan tanya siapa Datuk tu. Tak boleh. Datuk X. Datuk X. Datuk Dr. XXX. Okey. Lepas tu saya minta masuk ke wad baru tu. Tahu tak? Daripada pukul 5 petang saya diberitahu nak pindahkan ke wad. Sampai saya lena. Saya lena pukul 11 lebih. Dah tak tahan dah. Saya tarik langsir, saya lena. Pergi mampulah korang, saya lena. Tak sampai-sampai lagi pemindahan wad tu. 11.45 sampai. Cik Azrul, jom. Hambih korang. Korang ni memang passion pindah orang tengah malam ke? Tadi daripada wad 43, pindah ke wad 5A tengah malam. Sekarang 5A nak balik ke wad 43 tengah malam. Hambih korang. Tapi tak apalah. Balik ke wad 43, saya dapat katil 40. Katil depan saya, katil lama depan saya yang dekat dengan plug. Alhamdulillah. Masuk ke wad tu, saya rasa macam seorang hero tau. Masuk wad dia, kawan-kawan bangun. "Oi, abang balik Alamak. Abang balik semula ke wad ni." Oh, seronok dia orang. Tapi sebenarnya seronok sebenarnya. Kehidupan kami kat sana sebenarnya. Kang bila saya sebut seronok, korang kata, nampak? Siapa kata kena COVID ni takut? Siapa kata kena COVID ni siapa kata kena COVID ni bahaya? Seronok sebenarnya. Dia orang ni boleh makan mewah. Dia orang ni boleh order KFC, boleh makan Pizza Hut, boleh order Grab, boleh order Food Panda. Dia orang ni seronok. Jangan sembrono menabur fitnah. Yang seronok tu seronok lah. Yang sihat tu sihat lah. Yang tengah teruk, yang masuk ICU, yang tengah teruk, korang tak mau tengok. Yang terbaring berselimut menggigil, korang tak mau tengok. Korang cuma nak kata yang boleh order KFC. Saya tak menafikan bahawa betul ada orang yang sihat, yang tidak bergejala, yang boleh makan mewah, yang boleh makan macam-macam. Selamba makan Maggi hari-hari, selamba. Saya tak nafikan ada orang macam ni. Tapi saya tak menafikan juga, jangan mengenepikan mereka yang teruk. Ada yang teruk. Janganlah korang sembrono ambil pick up satu benda, terus meletakkan semuanya sembrono je. Kan? Untuk makluman korang, saya bersetuju. Okay, ini penutup lah. Penutup untuk hari ni. Saya sambung besok. Boleh? Penutup untuk hari ni. Saya bersetuju bahawa tidak semua orang sebenarnya patut masuk wad kalau kena COVID. Saya setuju. Ini bertepuk bersoraklah geng-geng anti-vax ni. Oh, akhirnya kau setuju dengan kami. Yes, aku setuju dengan korang punya pendapat. Bahawa bukan semua orang sebenarnya patut masuk wad COVID-19 walaupun dia kena COVID. Sebab bukan semua orang bergejala dan bukan semua orang teruk. Sebenarnya sebahagian sahaja yang ada gejala. Sebahagian lagi dia orang ni sihat walafiat. Jadi kenapa dia orang ni still masuk wad COVID-19? Sebenarnya dia bukan wad rawatan, dia wad pengasingan. Korang kena faham dalam semua sidang media yang dibuat oleh ketua pengarah, dia sebut
jumlah pesakit COVID-19 yang diasingkan. Bermaksud pengasingan ataupun dalam bahasa lain isolasi. Sebenarnya kami ni bukan dirawat. Ada yang dirawat. Saya dirawat. Kenapa? Kerana saya batuk. Kerana saya ni ada gejala. Tapi ada orang yang bukan dirawat. Tapi mereka ni diasingkan ataupun diisolasikan. Mereka tu diasingkan supaya mereka ni tidak terdedah kepada orang lain yang sihat di luar sana. Sebenarnya kaedah isolasi, kaedah pengasingan boleh dibuat di rumah. Boleh. Kalau korang kena COVID, tak nak pergi hospital, tak boleh lah. Sebab Malaysia ni mengamalkan kaedah siapa yang kena COVID akan dibawa ke pusat isolasi. Tapi sebenarnya saya setuju bahawa siapa yang kena COVID boleh duduk di rumah. Tak payah buang duit, bazir duit, bawa diorang pergi ke Sungai Buloh, bagi makan 4 kali sehari, belanja dengan kos api, air, semua bagai. Betul, saya setuju. Saya setuju tak semua orang patut dibawa ke pusat isolasi. Boleh sebenarnya sebab tak semua orang ada simptom. Tapi sejauh mana kita nak pastikan mereka yang ada COVID ni kekal di rumah dan tidak bercampur dengan orang lain. Itu cabaran besar dia. Kerana itulah dia bawa ke pusat isolasi supaya biarlah kami ni yang ada COVID duduk sama-sama apa antara kami ni tak campur orang lain. Biarlah sekelompok kami semua ni geng-geng COVID-19. Tapi sebenarnya betul boleh bagi dia orang duduk di rumah. Saya ada simptom, saya perlu rawatan. Saya batuk, saya menggigil, saya hilang dari rasa semua. Saya perlu rawatan. Menipu saya kata saya dah sihat. Tak, saya memang perlu rawatan. Tapi ramai kawan-kawan saya yang memang tak ada langsung simptom dan dia orang sepatutnya tak perlu pun dibawa ke ward. Tak perlu bazir duit rawat dia orang pun. Tak perlu. Tapi apa kaedah terbaik untuk memastikan mereka ni tak bercampur dengan orang? Duduk di rumah, ada anak bini. Duduk di rumah. Sejauh mana mereka dapat pastikan mereka tu kekal di rumah, berdisiplin di rumah, setakat pakai gelang pink. Gelang tu kalau aku tutup dengan gelang, tarik baju long sleeve, tak nampak gelang tu. Kecualilah gelang yang dibekalkan adalah gelang yang ada GPS. Keluar rumah bunyi tet ataupun telefon bunyi tet, pergi mana? Malaysia belum ada teknologi tu. Boleh buat. Saya sembang dengan kawan-kawan saya dekat ward. Saya kata daripada diorang bazirkan beratus ringgit untuk seorang patient dalam ward ni, lagi baik diorang spend sikit duit untuk letakkan GPS di gelang supaya pesakit COVID ataupun mereka yang di kuarantin ni kekal di rumah, tak keluar ke mana-mana. Kalau keluar bunyi tet. Saya rasa kos untuk meletakkan alat GPS lebih murah berbanding meletakkan patient dalam ward COVID-19. Okey. Mungkin tinggi kos dia, katalah seorang saya makan sehari mungkin katalah mungkin RM25 ataupun RM30 sehari, kan? Okeylah RM20 sehari. RM20 sehari. Kalau kata stay sana lebih kurang Kalau stay sana lebih kurang 10 hari, dah RM200. Itu baru kos makan. Belum lagi kos maintenance kos, api, air, katil, semua bagai-bagai. Dia punya cadar semua everything. Cadar pakai buang. Bantal sarung bantal pakai buang. So, sebenarnya kos tu tinggi. Saya rasa lebih murah dengan meletakkan GPS dekat gelang. Lebih murah. Mungkin kos dia cuma mungkin RM60. Kan? Dan tidak perlu dipantau, tak perlu pening kepala nak fikir. Tuan-tuan tahu tak, dekat Pusat Kawalan Kusta Negara tu, kan? PKKN tu ada lebih kurang berbelas blok. Bukan ward tu, blok. Ada berbelas blok yang mereka ubah, mereka terpaksa buat semula jadi sebagai ward COVID. Terpaksa keluarkan aset, ganti katil, perkemaskan balik supaya dapat jadi sebagai ward COVID-19. Pusat isolasi, belum lagi itu di PKKN. Saya difahamkan sekarang ni mereka telah mengubah suai, telah menaik taraf rumah-rumah kusta yang dulu menjadi tempat parti. Diorang nak take over, diorang buat elok-elok nak menerima kemasukan lebih ramai lagi orang-orang yang ada COVID. Bayangkan berapa ratus orang, berapa ribu orang yang akan ditempatkan dalam pusat isolasi, menyebabkan kos memang tinggi.
Sedangkan bukan semuanya berpenyakit. Ya, berpenyakit COVID-19 tapi tidak semuanya berbahaya. Yang bahaya tu bahayalah. Yang bahaya rawatlah dekat hospital. Rawatlah dengan cara yang proper. Tapi yang tak bahaya ni, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, daripada 50 orang, cuma 10 orang je yang batuk. Lagi 40 orang ni tak ada masalah apa pun. Diorang boleh makan dengan baik, diorang boleh bergelak ketawa dengan baik. Diorang pun kata, sampaikan ada kawan-kawan saya yang bergurau senda, mengatakan membazir je letak kami kat sini. Diorang bergurau antara diorang. Jadi sebenarnya mereka ni boleh ditempatkan di rumah sendiri dengan menyediakan SOP ataupun kaedah pemantauan yang tepat. Letak gelang GPS ni yang bila keluar rumah bunyi teng ni. Kan? Boleh je ada pesakit COVID yang memang tak perlukan sebarang rawatan. Cukup dengan monitor dia orang 10 hari, sebab Malaysia kata apa? WHO kata selepas 10 hari, okey, Osman Anan, minum dulu. Alhamdulillah, Man. Thank you mengingatkan saya, Osman Anan. Sebenarnya, bukan semua negara buat macam Malaysia, tuan-tuan. Malaysia je antara negara yang menyediakan pusat isolasi ni. Negara lain kebanyakannya tak ada. Positif COVID-19, kau tinggal di rumah. Diam-diam di rumah. Jangan keluar selama 14 hari. Berkebetulan WHO mengatakan bahawa selepas 10 hari COVID-19 tidak akan menjangkiti orang lain. Jadi kenapa nak risau? Patutnya kenapa nak risau? Bagi orang tu duduk rumah, kecuali bagi mereka yang ada gejala. Siapa yang batuk, siapa yang sersema, siapa yang demam, siapa yang darah tinggi semua tu, okey, fine. Bawa dia orang ke pusat rawatan. Tapi siapa yang tak ada simptom langsung, yang memang sihat walafiat, cuma positif COVID-19, tak perlu saya rasa. Saya bersetuju dengan golongan-golongan anti-vax ni. Okey. Saya bersetuju bahawa dalam bab tu saya setuju bahawa tak perlu mereka ditempatkan di pusat isolasi. Tak perlu. Mereka sepatutnya biarkan mereka di rumah dengan langkah SOP yang terbaik. Okey? Dengan langkah SOP yang terbaik. Pastikan mereka betul-betul stay di rumah. Itu je. Okey? Okey, saya kira kalau jenis yang degil, cikgu pakai gelang buang siap menginap di hotel lagi, itulah Abdul Hanis. Gelang yang diorang bagi sekarang ni ialah gelang haprak. Gelang haprak. Tak ada fungsi pun gelang tu. Takat gelang bangle getah biasa je. Tapi kalau digelengkapkan dengan GPS, kalau dibuka dia bunyi, dia hantar signal kepada pihak keselamatan. Macam Korea buat. Korea punya, kau jangan keluar rumah. Keluar rumah, dia telefon kau punya phone. Sebab apa? Dia detected. Dia tahu kau ni pergi mana. Lebih jimat sebenarnya bagi gelang yang ada GPS. Berapa ringgit je GPS tu berbanding dengan kos kau nak sara orang dekat Wat. Kan? Betul pening. Wat penuh. Okey. Kalau kena kuarantin kat rumah, risau family lain pula kena, cikgu yang satu positif family kena kuarantin. Tak juga, Sazali. Sebenarnya ada cara. Korea, banyak negara boleh buat. Ada cara. Jangan pandang COVID-19 ni sebagai penyakit yang memang confirm berjangkit. Tak. Saya sahkan tidak. Kawan saya sebilik dengan saya pun tak kena pun. Ada cara. Kalau kau dah kena COVID, engkau nak lagi ke bercampur dengan family kau? Engkau dah memang confirm COVID, tuan-tuan. Yang belum confirm, yang baru ambil swab test, yang baru disyaki, baru PUI, pun tak berani rapat dengan family tau. Takut. Bila kau confirm positif COVID-19, kau nak rapat dengan family ke? Tak kot. Taklah sebodoh itu manusia kita ni. Dah confirm positif, kau nak rapat dengan family lagi. Engkau akan dengan sendirinya mendisiplinkan diri engkau duduk dalam bilik. Percayalah. Yang belum confirm positif pun panik bagai nak gila. Halau habis semua family keluar, takut berjangkit dengan orang lain, apatah lagi yang dah positif. Percayalah. Dia punya skeptical, dia punya paranoid tentang COVID ni sangat kuat bagi orang kita ni. Betul, Hafiz. Duduk dalam bilik je. Duduk dalam bilik je cukup. Apa masalah? Duduk dalam bilik.
COVID takkan berjangkit dengan duduk serumah. Jangan salah faham. Jangan salah faham. COVID tidak akan berjangkit walaupun duduk serumah. Saya duduk satu ward. Ward saya tu semua orang COVID. Doktor dengan nurse lamba je. Tak pakai PPE pun. Boleh je pun. Boleh. Boleh. Duduk dalam rumah pakai mask. Jangan sentuh orang. Duduk dalam bilik dia diam. Boleh sebenarnya, boleh. Tadi kan saya dah share. Doktor pakai mask jarak semeter bersembang dengan saya. Tak perlu risau pun. Sedangkan ward tu semua COVID. Kalau rumah ni saya seorang je COVID. Ward tu semua orang COVID. Macam mana? Ward tu semua orang COVID. Di rumah ni hanya aku je COVID. Nak risau? Tak payah risau. Tak payah risau. Dalam rumah ni aku seorang COVID. Aku duduk bilik diam-diam. Tak jumpa orang lain. Boleh tak? Boleh. Dekat ward tu 30 orang COVID. Doktor masuk selamba je. Pakai mask je. Betul? Azrina Hussein. Doktor pakai mask je. Kecuali doktor yang nak pegang saya. Baru pakai PPE. Okey. Okeylah. Saya rasa untuk hari ini itu dulu yang saya nak kongsikan. InsyaAllah malam esok saya akan sambung lagi dengan cerita yang lain. Tentang sambungan kepada cerita selepas saya kembali ke Ward 43. Apa yang jadi? Apa yang jadi dengan, saya nak share besok malam, ada orang kena buang kerja. Teruk manusia. Teruk masyarakat kita. Teruk. Teruk dan teruk sangat. Orang kita ni memandang COVID macam memandang pesakit COVID ni macam penjenayah. Udahlah tu. Golongan anti-vax meletakkan kami ni macam ahli neraka. Sebab percaya pada COVID-19. Bila kami kena, kami mengaku kami sakit, diorang kata kami ni teruk sangat dah. Golongan lain pula memandang kami ni seperti banduan. Ada orang dibuang kerja kerana kena COVID-19. Bodoh ke apa? Seorang chef di ward saya kena buang kerja selepas positif COVID-19. Bodoh ke apa? Ada orang yang keluar daripada, ada orang, saya baca komen. Ada orang yang keluar daripada ward tak diterima untuk balik ke tempat dia. Ada orang yang keluar daripada ward, orang risau. Sebab apa? Sebab kami keluar ward tanpa diambil apa-apa saringan pun. Saya keluar ward, keluar gitu je. Cukup 10 hari, saya keluar. Saya masih lagi positif. Yes, aku masih positif. So macam mana? Kau rasa masyarakat akan terima? Masyarakat akan pandang dia ni masih lagi positif COVID-19. Dia masih lagi berpenyakit. Ya, aku masih lagi positif. Saya masih lagi positif. Saya tidak ada satu surat mengatakan aku dah negatif. Tak ada. Tak ada surat mengatakan aku ni dah pun negatif. Tak ada. Aku masih ada COVID-19. Yang sedang cakap depan korang sekarang ni masih lagi ada COVID-19. Aku masih lagi berpenyakit. Tapi penyakit aku ni takkan pergi pada orang lain. Pelik tak? Pelik kan? Tak apa. Saya akan share lepas ni. Saya akan share pada hari-hari mendatang. InsyaAllah. Kalau tak besok, mungkin lusa atau hari-hari yang mendatang. Okey? InsyaAllah. Jadi saya kira mungkin setakat itu dulu untuk dari saya pada hari ini. Untuk anda semua, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dengan saya. Dan saya harap kalau ada lagi kesempatan, doakan saya terus kuat. Doakan saya tak diserang apa-apa masalah lain dalam tempoh sehari dua ni. Dan saya dapat berkongsi lagi dengan korang untuk hari-hari mendatang insyaAllah. Setakat hari ini, saya share dulu topik pertama, fasa pertama, simptom-simptom yang kami kena. Korang dah dengar kan? Simptom-simptom yang kami rasa dan yang kami lalui sepanjang menjadi pesakit COVID-19. Besok saya nak share pengalaman daripada kawan-kawan saya pula yang negatif, yang positif. InsyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua. Besok malam saya live esok malam insyaAllah pada jam lebih kurang lah 9.30, 10 malam insyaAllah. Awal. Saya perlu rehat lebih awal insyaAllah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum dan salam pencerita. Assalamualaikum dan jumpa lagi.